Bab pusaka yang diterima datuk bersama ayah dan saudara-saudara lelaki. Yang ini adakah atau tidak? Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair berkata datuk adalah ayah, yang ini seperti ayah. Ibnu Abbas membaca ya bani Adam wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Walam yuzkar, tidak ada disebut bahawa ada sesiapa membantah Abu Bakar di zamannya. Padahal pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW ramai. Qala Ibnu Abbas yarithuni ibnu bni duna ikhwati. Ibnu Abbas berkata, anak lelaki bagi anak lelakiku, ataupun anak lelaki dari anak lelakiku mewarisiku dengan mendindingi saudara-saudaraku. Wala arithu ana ibna bni, dan aku pula tidak menerima pusaka daripada anak bagi anak, daripada anak lelaki bagi anak lelakiku. Wa yuzkaru an Ali wa Umar wa Ibn Mas'ud dan Zaid, beberapa pendapat yang berbeza yang berlainan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, berikan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada tuan-tuannya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, yang baki lagi ataupun selebihnya, maka itu adalah untuk orang lelaki yang paling hampir dengan si mati itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, adapun orang yang Rasulullah SAW telah berkata, kalau aku akan mengambil atau menjadikan seseorang dari umatku ini sebagai khalil, yakni kekasih yang melekat di dalam hati, lattakhadtuhu, tentu aku akan mengambilnya, yakni aku akan menjadikannya. Tetapi khullatul Islam, yakni kasih sayang Islam ataupun persaudaraan Islam lebih afdal, ataupun beliau berkata lebih baik, khair. Maka dia, yakni orang yang Rasulullah SAW kata begitu tentangnya tadi, meletakkannya sebagai ayah, yakni meletakkannya, yakni datuk itu sebagai ayah, ataupun menganggapnya sebagai ayah. Atau qala, ataupun beliau berkata, qadahu, telah memutuskan datuk adalah ayah, yakni seperti ayah. Bau mirathil zawj ma'al walad wa ghairihi, ini bab pusaka suami bersama dengan anak dan selainnya. Diriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas, beliau berkata, dulu harta adalah hak anak dan wasiat lil walidain, untuk kedua ibu bapa. Maka Allah SWT memansuhkan apa yang dikehendakinya, apa yang disukainya, dengan menentukan untuk lelaki sama seperti bahagian dua orang anak perempuan, dan Allah menentukan untuk dua ibu bapa masing-masing daripadanya mendapat 1/6, dan menentukan untuk perempuan, yakni isteri, as-thumun 1/8, dan 1/4, dan untuk suami syatr, separuh dan 1/4. Bau mirathil mar'ah wa zawj ma'al walad wa ghairihi, ini bab pusaka perempuan dan isteri bersama anak dan selainnya. Bab pusaka perempuan, yaitu isteri bersama anak dan selainnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memutuskan kerana janin seorang perempuan daripada Bani Lahyan yang telah gugur, dalam keadaan mati, keluar dalam keadaan mati. Nabi SAW putuskan bi ghurratin, yakni supaya diberikan ghurrah, yaitu seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Kemudian perempuan yang Nabi SAW putuskan ke atasnya ataupun untuknya, bil ghurrah, mendapat ghurrah tadi, mati. Faqadha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan
bahawa pusakanya diperolehi anak-anaknya dan suaminya. Sementara al-aql, yakni diat, dikenakan ke atas asabahnya. Bahawa mirathil akhawat ma'al banat asabah, ini bab pusaka saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan. Yakni saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan merupakan asabah. Ataupun saudara-saudara perempuan mewarisi anak-anak perempuan sebagai asabah. Diriwayatkan dari Al-Aswad, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal telah memutuskan di antara kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, separuh untuk anak perempuan dan separuh untuk saudara perempuan. Kemudian Sulaiman berkata, yakni A'mash, dia berkata, qadha fina, dia telah memutuskan di kalangan kami, tetapi dia tidak ada menyebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Qais, dari Huzail, beliau berkata, Abdullah ibn Mas'ud berkata, la aqdiyanna fiha biqada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan memutuskan berhubung dengan perempuan ini dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk anak perempuan separuh, yakni daripada harta yang ditinggalkan, dan untuk anak perempuan bagi ataupun dari anak lelaki 1/6, selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Bau mirathil ikhwah wal akhawat, ini bab pusaka saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Diriwayatkan dari Jabir, diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, saya telah mendengar Jabir berkata, Nabi SAW masuk menemuiku ketika aku sakit. Baginda pun meminta air lebihan air sembahyangnya. Baginda pun minta air sembahyang, air untuk digunakan sebagai wuduk lah. Fatawadda'a, baginda pun mengambil wuduk, wa nadhaha alayya min wudu'ihi, dan merenjiskan ke atasku sebahagian daripada waduknya, yakni air lebihan air sembahyangnya itu. Fa afaqtu, saya pun sedar. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, saya hanya ada saudara-saudara perempuan. Maka turunlah ayat faraid, yakni ayat tentang pusaka. Bab yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah al-ayah, mereka akan bertanya engkau, katakan Allah akan memberi keputusan kepada kamu, akan memberi penjelasan kepada kamu tentang kalalah, hingga ke akhir ayat. Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata, ayat yang terakhir turun ialah penutup ataupun hujung surah An-Nisa, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Babu ibnai ammin, ini bab hukum pusaka. Dua orang sepupu, salah seorang daripadanya ialah saudara si ibu, dan yang seorang lagi ialah suami, yakni kepada si mati. Ali radhiyallahu anhu berkata, suami mendapat separuh dan saudara si ibu mendapat 1/6, selebihnya dibahagi dua antara mereka berdua. Diriwayatkan dari Abi Saleh, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku paling utama terhadap orang-orang mukmin, aku lebih utama, aku lebih menjaga orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Sesiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka hartanya adalah hak mawali asabah, yakni orang-orang yang berhak menerima pusaka daripadanya. Wa man taraka kallan aw daya'an, sesiapa yang meninggalkan beban ataupun tanggungan, hutang, aw daya'an ataupun anak pinak, fa ana waliyuhu, akulah penjaganya. Fal ud'a lahu, hendaklah aku dipanggil, aku dipanggil untuknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, seperti tadi juga, fama tarakatil faraid, apa-apa yang ditinggalkan oleh ashabul faraid, yakni orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, fali aula rajulin dzakarin, maka itu adalah untuk orang lelaki yang paling hampir, yakni dengan si mati.
Bab mirathil jadd ma'al ab wal ikhwah. Ini bab pusaka datuk bersama dengan ayah dan saudara-saudara lelaki. Apa makna Imam Bukhari buat tajuk lagu ni? Mana boleh ke datuk tu menerima pusaka sekali dengan ada ayah, dalam keadaan ada ayah kepada si mati tu dan ada saudara-saudara lelaki baginya, boleh terima ke tidak? Datuk ni penting kedudukannya. Imam Bukhari nak cerita tidak, kalau sekiranya ada ayah. Tetapi kalau tak ada ayah, memang kedudukannya penting. Banyak perkara serupa dengan ayah. Dalam banyak hukum serupa dengan ayah juga. Datuk tu, datuk datuk yang ni sebelah ayah. Sebab kalau dalam kitab ni Asyiah ni sebut bawah sekali, al-murad bil jadd huna, yang dimaksudkan dengan datuk di sini ialah man yakunu min qibalil ab. Yang ni datuk sebelah ayah, bukan datuk sebelah ibu. Tak kira sebelah ibu, kira sebelah ayah. Wal murad bil ikhwa al ashiqa min al ab. Yang dimaksudkan dengan saudara-saudara lelaki di sini iaitu saudara lelaki seibu sebapa, sebelah ayah, ataupun saudara sebapa, bukan seibu sebapa, sebelah ayah. Mana dalam hukum agama Islam ni, hukum pusaka ni dia lebih berat balik sebelah lelaki, belaka. Wa qad inaqada al-ijma' ala anna al-jadd la yarithu ma'a wujud al-ab. Sudah pun berlaku ijma' tentang datuk tidak mewarisi yakni cucunya yang mati dalam keadaan si mati itu ada ayah dia, yakni meninggalkan ayah dia. Mana anak kepada datuk tu lah. Dalam keadaan ayah ada lagi, datuk tidak menerima pusaka. Lepas tu apa makna Bukhari buat tajuk mirathil jadd ma'al ab wal ikhwah, yakni pusaka datuk bersama dengan ayah dan saudara-saudara lelaki. Dia nak ceritanya datuk tak dapat lah sini, tak ada pusaka lah. Bukan makna ada pusaka datuk tu dapat dalam keadaan ada ayah, dah hak tu ijma' dah. Tetapi apa yang bubuh gini ni mengelirukan. Dia nak ceritanya datuk ni banyak dalam banyak hal serupa dengan ayah, Dan jangan kita keliru apabila ini tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni, lagu ni. Jangan kita keliru apabila kita dapati ramai sahabat-sahabat mengatakan datuk tu adalah ayah, betul-betul ayah. Yang ni al-jadd abun. Abun tu makna ayah. Yang ni buang adat syabah di situ. Buang adat tashbih di situ. Yang ni dia tidak kata al-jaddu abun, kal abi. Datuk tu seperti ayah. Dia tak kata lagu tu. Tapi datuk itu adalah ayah dah lah. Ayah dah lah. Datuk tu ayah dah lah. Gitu. Kalau kita terjemah ku Kelantan tak? Al-jaddu abun. Datuk tu ayah dah lah. Gitu. Tapi hak sebenarnya seperti ayah, bukan ayah serati. Jadi kalau kita tengok sini kata-kata sahabat ni macam datuk tu dah serupa ayah, sepatutnya dia dapat jugalah. Kita tak boleh keliru dengan kata-kata sahabat-sahabat sebab dia kata seperti, bukan ayah. Kalau tak ada, walaupun tak ada adat syabah di situ, kita tak boleh kata ini betul-betul ayah, ini hukumnya seperti ayah. Tidak. Ya memang kalau ayah tak ada, datuk ada, memanglah serupa ayah. Dia mengambil alih tempat ayah tu dalam menerima pusaka. Tetapi kalau ayah ada, tak. Di sini kata serupa ayah tu dari segi kalau tak ada ayah. Kalau ayah kepada si mati itu tak ada dah. Tapi kalau ayah kepada si mati itu ada lagi, tidak lagu tu. Jadi hak ni nak cerita seperti ayah dalam keadaan tidak ada ayah. Yang ni ayah kepada si mati itu tak ada dah, mati dah juga. Mati dah juga. Maksud tak ada di sini mati. Bukan tak ada tu tak ada raik pergi luar negeri, tak. Mati. Ini dalam bab saka. Bila kata tak ada tu tak ada, mati maksudnya. Bukan tak ada pada pandangan saja, tak. Begitu juga Ibnu Abbas kata ya Bani Adam. Nak ceritanya datuk ni memang serupa ayah lah. Disebutkan wahai anak Adam. Padahal kita semua ni anak Adam ke? Tidak, dia tu datuk kita. Menunjukkan datuk ni serupa dengan ayah. Sebab dia kata wahai anak Adam. Dan dalam Quran sebut wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku menurut agama ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub.
Padahal yang mengatakan ini duduk di belakang, jauh lagi, bukan ayah-ayah dia tu, Ibrahim, Ishak, Yaqub tu. Bukan ayah dia. Bahkan datuk lah. Tapi dia sebut abak juga di situ. Nak ceritanya abak ni digunakan juga untuk datuk. Dan tidak ada di kalangan sahabat seorang pun yang membantah Abu Bakar di zaman dia. Padahal sahabat Nabi SAW ramai lagi pada masa tu. Tak ada siapa bantah. Yang ni tentang datuk ni serupa ayah. Apabila ayah tu tak ada dalam menerima pesaka, yang ni serupa ayah. Yang ni kalau ayah tu mendindingi orang lain, menyebabkan orang lain tak boleh terima pesaka tu dengan sebab ada dia, maka datuk pun lagu tujuk serupa dengan ayah. Gitu maksudnya. Jadi maksud Imam Bukhari ni nak cerita sini, bila di zaman Sayyidina Abu Bakar tu tak ada siapa dia bantah Sayyidina Abu Bakar memutuskan begitu, yang ni datuk ni serupa ayah dari segi menerima pesaka apabila tidak ada ayah kepada si mati tu. Sahabat-sahabat ramai mereka tak ada bantah. Bila tidak bantah, ini merupakan ijma' sukuti, orang panggil. Ijma' sukuti di kalangan sahabat. Tinggilah kedudukannya. Sahabat diam tak? Sebab sahabat ni bukan jenis diam lagu tu. Kalau benda dia pada anggapan dia salah, dia akan buat keluar pendapat. Ni tak ada lagu tu. Ibnu Abbas kata, cucu aku, yang ni anak lelaki daripada anak lelakiku, boleh menerima pesaka daripada aku sampai terdinding saudara-saudaraku, yang ni saudara-saudaraku yang lain tak dapat. Itu makna duna ikhwati, tidak dapat saudara-saudara lelakiku, yang ni saudara-saudara lelakiku terdinding dengan sebab cucu sana. Yang ni cucu boleh terima pesaka daripada aku, tapi aku tak boleh menerima pesaka pula daripada anak lelaki bagi anak lelakiku, yang ni cucu lelakiku daripada anak lelakiku. Mak apa lagu tu ni? Maknanya kalau cucu aku menerima pesaka daripada aku dalam keadaan anak aku tak ada, katakanlah kalau aku dalam keadaan anak aku tak ada, maknanya anak mati dulu, aku ni Ibnu Abbas ni kita kata dia ni jadi datuk lah, kita kata. Katakanlah anak dia tak ada, mati dah. Tak ada tu maksudnya mati dah lah. Lepas tu kalau dia mati, katakanlah Ibnu Abbas ni, dia kata kalau dia mati, cucu lelaki dia tu boleh menerima pesaka daripada dia. Siapa-siapa kau adik-adik dia pun terdinding. Yang ni terdinding tu maksudnya tak dapat pesaka. Lepas tu sepatutnya aku sebagai datuk boleh menerima pesaka jugalah daripada cucu saat ni, sekiranya anak tak ada. Begitu. Boleh kat aku lah. Boleh kat datuk lah, dia tu dikira datuk lah sini. Boleh kat aku lah. Jadi apa yang hukum beza kalau cucu boleh terima daripada datuk. Tapi kalau cucu mati, datuk tak boleh terima. Dalam keadaan tak ada ayah kepada si mati tu. Dalam keadaan tak ada ayah. Apa bezanya? Tentulah serupa. Dia nak ayat sini serupa. Kalau cucu menerima pesaka daripada datuk, maka datuk juga menerima pesaka daripada cucu sekiranya cucu tu mati dan ayah kepada dia, yang ni anak kepada datuk sajalah, tak ada dah. Begitu. Kalau buat beza situ makna pelik lah, dia menyatakan pelik lah. Wa yuzkaru an Ali, dan ada disebutkan daripada Ali, Umar, Mas'ud, Zaid. Banyak lagi pendapat yang berbeza-beza. Kalau dalam hasyiah kita dia nombor 1, dia kata hukum datuk ni serupa dengan ayah inda azamihi bil ijma'. Yang ni ketika tidak ada ayah, ketika ayah bagi seseorang si mati tu tak ada dah, mati dah, maka datuk dia serupa dengan ayah dia. Ijma' ulama lagu tu. Jad sahih, yang ni datuk yang sahih. Yang dimaksudkan datuk di sini hak sebelah ayah tu lah, yang tidak ada kaitan dengan mak sebelah mak ke apa tu. Jadi dia sebut di sini datuk ni dalam semua keadaannya serupa dengan ayah kecuali dalam 4 masalah sahaja. Itu dia sebut. Kecuali dalam 4 masalah sahaja. Dalam hak lain serupa dengan ayah. Dalam hak 4 ni pun ada khilaf juga.
Ada yang kata serupa, ada yang kata tidak serupa, khilaf lah. Ada 4 masalah tidak serupa. Kerana dalam 4 masalah ni datuk tidak seperti ayah. Yang pertama, inna badil a'yan wal 'allat kulluhum yasqutuna bil ab bil ijma' wa la yasqutuna bil jadd illa 'inda Abi Hanifah. Itu yang dia sebut, iaitu saudara seibu sebapa bagi seseorang yang mati, itu makna banil a'yan. Dan 'allat, iaitu saudara sebapa bagi seseorang yang mati, semuanya gugur, yakni tidak berhak mendapat pusaka bil ab, dengan sebab ada ayah si mati. Kalau satu orang itu mati, ada adik-beradik semak sepak, ada adik-beradik sepak, ayah dia ada lagi, jadi adik-beradik tadi tak boleh dengan sebab ada ayah, gugur dengan sebab ada ayah. Gugur di situ maksudnya mahjub, terdinding daripada mendapat pusaka dengan sebab ada ayah lagi. Ijma' ulama lagu tu. Wala yasqutuna bil jadd, tapi dengan sebab ada datuk gugur, tidak terdinding, illa 'inda Abi Hanifah, kecuali di sisi Abi Hanifah. Dia kata gugur juga. Sebab Abu Hanifah mengatakan datuk ni betul-betul supaya bila tak ada ayah, dalam keadaan tak ada ayah, yakni kalau ayah mendindingi saudara-saudara itu, maka datuk ni pun mendindingi saudara-saudara itu. Itu masalah. Yang kedua, yakni ibu bersama dengan salah seorang suami isteri, yakni menantu dia lah, ibu dengan menantu, dan ayah mengambil 1/3 daripada yang baki lagi, daripada harta peninggalan, yang ini setelah dibagi kepada orang-orang yang berhak. Itu kalau dengan ayah, maknanya ibu, katakanlah seorang itu mati, dia meninggalkan isteri dia, dia ada mak, dia ada ayah juga, si mati itu. Ataupun sebaliknya, mana perempuan tu mati, bini dia mati, dia tu ada lagi, lepas tu dia tu mak dia ada, ayah dia ada. Jadi ibu ni dalam kes lagu ni, dia menerima thuluth, 1/3 daripada hak baki lagi. Tetapi kalau dengan datuk, bukan dengan ayah, kes ni juga, tapi ibu ada, ayah tak ada, hak adanya datuk, maka ibu mengambil 1/3 daripada keseluruhan harta yang ditinggal, bukan hak baki lagi setelah dibagi kepada orang lain, tidak. Itu masalah, 2 masalah, bezalah tu. Mana kedudukan datuk tu nampak rendah sikit. Yang ketiga, ibu kepada ayah dan ke atas, wa in alat, mana setinggi mana ibu pada ibu pada kalau ada lagi lah, mana kalau ada lagi, walaupun jarang dah nak ada tu, 2-3 lapis pun tak ada dah. Kalau ada ibu kepada ayah dan seterusnya ke atas, gugur dengan sebab ada ayah. Ibu kepada ayah, yang ni nenek lah. Kalau seseorang tu mati, ayah dia ada lagi, dia ada nenek boleh ke tidak? Dalam keadaan ada ayah, tak ada boleh, gugur dengan sebab ada ayah. Tetapi tidak gugur dengan sebab ada datuk. Jadi kalau seorang tu mati, ayah dia tak ada dah, tok dia ada lagi, nenek dia pun ada, nenek tu tak boleh langsung kah? Tak boleh juga. Itu cerita. Itu makna tidak gugur dengan sebab datuk, tapi kalau dengan sebab ayah, gugur. Itu masalah yang ketiga. Ada masalah yang keempat, dia berkait, situ ada sebut tu, situ tu berkait dengan hamba-hamba ni, masalah orang yang dimerdekakan, mu'tak dengan mu'tik, apa tu tak berapa, tak ada lah di kalangan kita sekarang ni. Situ pun ada beza juga. Itu nak ceritanya secara ringkas. Jadi hak lain-lain selain daripada 4 masalah ni, datuk serupa dengan ayah juga kedudukannya dalam masalah pusaka. Baik, selepas tu Imam Bukhari mari hadis Ibn Abbas, alhiqul faraid bi ahliha. Berkali-kali Imam Bukhari mari hadis ini, maknanya dia nak cerita penting hadis ini,
dalam bab pesaka ni. Ini salah satu asas dalam masalah pembahagian pesaka. Yang ni kena bagi kepada orang-orang yang telah disebut oleh Allah dalam Quran tu dulu. Hak tu dulu. Kena bagi kepada hak tu dulu. Hak disebut dalam Quran. Misalnya kalau isteri mati, suami ada bahagian disebut dalam Quran. Suami mati, isteri ada bahagian disebut dalam Quran. Kalau seseorang itu mati, ibu bapa dia ada disebut dalam Quran. Kena utamakan hak tu. Kena utamakan hak tu. Orang kita panggil dalam istilah kita dia panggil kepala mayat ke apa. Tapi anak tak kenal lah guna istilah tu. Tak usah guna lah. Maknanya orang yang mesti boleh. Maknanya bila seseorang tu mati, katakanlah suami mati, bini, itu dia panggil kepala mayat. Ataupun sebaliknya, kepala mayat dia panggil. Ini supaya tongkat ali jugalah. Supaya tongkat ali juga. Tak usah guna lah. Dalam istilah tu tak ada kepala-kepala mayat tu. Dalam asal lah, Arab tu tak ada. Ketentuan lah. Ashabul faraid ataupun ashabul furud gitu. Bagi kepada orang yang berhak. Orang yang berhak seperti yang disebutkan dalam Quran itu. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Selebihnya adalah untuk orang lelaki yang paling dekat. Kalau dalam kitab kita ni cuba tengok nombor 3, hasyiah nombor 3. Tujuan Imam Bukhari buat mari pula hadis ni sini. Padahal mari dah sebelum pada ni dia kata. Apa tujuan sini dalam bab ni? Dia kata. Apa dia kata? Innal ladzi qad yabqa ba'da al-fard yusrafu li aqrabin nas ila al-mayyit wa kana al-jadd aqraba fayuqaddam. Itu dia kata. Ini dalam bab datuk. Iaitu hak selepas dibagi kepada orang-orang yang sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu, setelah bagi belaka, maka hak baki lagi. Kalau ada hak baki lagi, hak baki lagi itu diberikan kepada orang yang paling hampir, lelaki yang paling hampir kepada si mati itu. Dan datuk adalah yang paling hampir. Mana kalau dalam ayah tak ada ke apa, datuk adalah yang paling hampir dengan si mati itu. Dengan sebab itu diberi juga kepadanya. Ada hak dia kan? Itu dalam bab datuk ni. Sebab itu Imam Bukhari mari sini pula. Maknanya aula rajulin dzakarin di sini ialah datuk. Kalau dalam kes hak mula-mula baru ni kan, kita baca malal bukan baru ni. Semalam baru. Iaitu hadis hak kita baca semua. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Di sini di bawah tajuk mirasil walad min abihi wa ummihi. Jadi pesaka anak daripada ayah dan ibunya. Jadi siapakah yang aula rajulin dzakarin bagi si mati itu? Anak ataupun cucu. Cucu lelaki. Mana dalam keadaan tak ada anak tu. Situ dia pergi situ. Hadis tu juga. Lepas tu semalam kita jumpa. Lepas tu hadis Ibn Abbas, fahuwa li aula rajulin dzakarin, pula bawah tu. 5 pagi daripada bawah semalam. Berapa pula Imam Bukhari mari hadis tu pula? Nombor 6, hasyiah nombor 6. Dia kata hadis ini mari dah. Hak ni jugalah tadinya kata dia. Dalam bab mirasil walad min abihi wa ummihi. Faedah diulangi hadis ini di sini kerana 2 sebab. Dia kata hak semalam tu kita kembali semula kepada semalam. Yang pertama isyarat kepada anak-anak lelaki sama seperti anak sendiri. Yang ni dalam keadaan tidak ada anak. Itu yang pertama. Yang kedua nak mengisyarat kepada hadis ini telah diriwayatkan daripada 2 orang tok guru. Imam Bukhari nak isyarat 2 orang tok guru dia yang meriwayatkan hadis. Hak ni di sini yang meriwayatkan hadis ini kepada dia ialah Muslim bin Ibrahim. Sedangkan hak tadi yang meriwayatkan hadis itu kepada dia ialah mana? Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Itu 2 tujuan. Di sini pula dia mari hak malam ni. Dia mari dia nak cerita aula rajulin dzakari di sini ialah datuk. Datuk. Seterusnya Ibn Abbas kata, yang ni dia nak royak
Abu Bakar dia kedudukannya tinggi, pada sisi Nabi SAW nya kedudukannya istimewa, sehingga Nabi SAW kata gini-gini berkenaan dengan dia. Dia tu, kata Ibnu Abbas, menganggap ataupun meletakkan datuk, yakni aban, sebagai ayah, ataupun memutuskan datuk, yakni seperti dengan ayah. Yakni hak tadi jugalah, serupa dengan hak tadi juga. Serupa dengan hak tadi juga. Yang ni dalam keadaan tak ada anak bagi si mati je lah. Tak ada ayah bagi si mati, ayah dia tak ada, maka datuk lah yang menggantikan ayah tu. Tapi dalam keadaan ada ayah, tak boleh lah kepada datuk tu. Bab mirathil zawj ma'al walad wa ghairihi. Ini bab pesaka suami bersama anak. Anak tu sepas malam lah kita kata, bersama anak-anak, tidak semesti seorang. Anak-anak boleh, wa ghairihi, dan orang lain. Maknanya dalam pesaka ni, menerima pesaka ni, dia tidak semesti satu orang saja yang terima daripada si mati tu. Boleh jadi beberapa orang, beberapa pihak. Misalnya seorang isteri mati, suami boleh, anak boleh, orang lain lagi kalau ada hak boleh. Siapa-siapa, ayah dia ke, mak dia ke, siapa ke. Mak itu Imam Bukhari nak ceritanya, bukan satu pihak saja. Jadi kita kena tengoklah, adakah orang-orang yang berkenaan itu termasuk di dalam ashabul faraid ataupun ashabul furud. Kalau termasuk, ikut cara tu, gitu. Yang ni Imam Bukhari nak cerita di sini pesaka suami itu, yang ni pesaka yang diterima suami, bukan pesaka suami, pesaka yang diterima oleh suami, yang ni daripada isteri dia yang mati. Yang ni satunya boleh jadi bersama dengan orang lain, yang keduanya berbeza-beza keadaannya, antara separuh dengan 1/4, antara separuh dengan 1/4. Maknanya kalau dia tu tak ada anak, boleh separuh. Kalau ada anak, boleh 1/4. Begitu. Hak ni semua ni, kalau kita baca hak ni, hadis-hadis ni, balik tengok ayat hak baru ni, mula-mula kita baca baru ni, tengok situ ada dah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Itu dia. Situ stopok situ. Senang. Kamu mendapat separuh daripada peninggalan isteri-isteri kamu kalau mereka tidak mempunyai anak. Kalau mereka ada anak, kamu mendapat 1/4. Anak tu tak kira anak dengan dia ke anak dengan orang lain, tak kira. Tak kira. Anak, dia kata asal anak, tidak semesti anak dengan dia. Anak dengan orang lain pun kena ambil kira. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, harta ni boleh ke anak dulu, di suatu ketika dulu. Untuk ibu bapa ni hanya diwasiatkan saja. Kalau tak ada wasiat, tak ada lah untuk bagi harta ke apa ni. Ini hukum di suatu ketika dulu. Inilah yang berlaku. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala memansuhkan apa yang dikehendakinya, apa yang disukainya, iaitu ditentukan untuk anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan, ataupun sama, kalau lafzi dianya sama dengan bahagian 2 orang perempuan, serupalah juga. Dan Allah menentukan untuk kedua ibu bapa masing-masing daripadanya, bukan kedua-duanya bagi 2 dah, masing-masing daripadanya 1/6. Itulah yang disebutkan dalam ayatnya 1/6. Kalau dulu ibu bapa ni hanya boleh berdasarkan wasiat. Kalau anak dia tu ada wasiat, berilah banyak-banyak mana ke mak pak dia, bolehlah. Kalau tidak, tak ada dulu. Tetapi hak kemudian, dan hak ni lah sampai bila-bila lagu tu, sampai kiamat pun lagu tu. Kalau ada yang nak ubah, tak boleh ubah. Ni dia jadi sesak jugalah. Kalau langgar ni serupa dengan langgar lain, ketentuan Allah SWT berlaku. Ketentuan Allah SWT tak boleh dilarang, tak boleh dilanggar, tak boleh diubah, tak boleh. Sudah tetap dalam lagu ni.
Tak boleh kita nak kata orang perempuan sepatutnya beri banyak berapa. Tak boleh. Boleh jadi yang jadi masalah begitu tu pasal mengambil kira masyarakat semasa yang tidak bertanggungjawab, orang lelaki yang tidak bertanggungjawab, segala-galanya perempuan yang menanggung, jadi dia berasa berat lah. Tetapi kalau dalam sistem Islam berjalan molek sungguh, orang lelaki tu bertanggungjawab segala-galanya. Nasabahlah kalau dia dapat dua bahagian orang perempuan, sebab dia akan menanggung mak pak dia, akan menanggung isteri dia, anak-anak dia, semua atas dia, kewajipan dia. Jadi menasabahlah kalau dia dapat lebih. Semua lebih ni sebab apa? Sebab orang lelaki yang lebih bertanggungjawab, yang kena menanggung segala-galanya. Ada pun orang perempuan tak ada. Kalau katakanlah dia duduk di rumah dia tu, dia tak siap keluar sikit abuk buat dia, tak salah dia, tak dosa dia, tak dosa dia. Kalau dia keluar sajalah, budi baik dia, baik hati dia saja. Kalau dia tak keluar sesing pun, dia ada piti beribu-ribu, dia tak siap keluar pun tak apa, itu hak dia. Itu kedudukan. Lepas tu piti ada nak ke dia, nak solat lah, ikut dia lah, nak solat. Itulah. Ada pun orang lelaki ni kalau ada piti banyak pun, nak belanja kau tu, belanja ni banyak, semua atas dia. Isteri kalau itu pun, itu sukarela dia, suka hati dia, baik hati dia. Mana asal dari segi hukumnya gitu. Lepas tu kalau isteri tu bersedia, suami tu tak ada keluarga apa-apa, dia setuju, dia mesra baik, segala-galanya dia tanggung, itu tak apa, suka hati. Tapi kalau nak kira hak asal, hak sebenar, kalau isteri tu tak setuju, tak sih, maka semuanya atas suami. Menasabahlah dari segi hukum ni dia lebih halah ke lelaki siapa. Pas lelaki ni budak lagi, kita kata bagi banyak gitu juga, hak baru lahir pun banyak lagu tu juga, kira akan datang dia akan jadi menanggung. Hak perempuan ni tidak ada menanggung apa-apa. Itu sebabnya beza. Jadi kalau kita nak ubah di sini tak kena, dia kena ubah hak tadi, hak yang jadi orang perempuan tu berasa berat, berasa gini-gini, kerana masyarakat tu tidak disusun secara Islam, tidak diberi kesedaran betul-betul orang lelaki ni tentang tanggungjawab dia. Maka orang perempuan tu terasa terbeban, lalu dia memberontak terhadap hukum. Dia tak ada kena mengena dengan hukum ni molek dah. Hak tak betul tu bab masyarakat, bab susunan masyarakat, hak tu hak tak kena. Bukan masalah hukum ni, hak ni tak ada satu dah. Jadi tak boleh nak ubah dia, tak boleh ubah hukum, kena ubah keadaan, suasana, biar sesuai dengan hak ni, biar sesuai dengan hak ni. Sebab kita kata di setengah negeri tu dia kata belanja kena orang perempuan, bagi mas kahwin gitu gini. Siapa dia suruh lagu tu? Siapa dia suruh? Jadi patutnya perempuan di tempat ni, oleh kerana masyarakat dia tu orang perempuan yang bagi mas kahwinnya, patutnya boleh bersaka lebih lah kepada dia. Kalau orang kata gitu, siapa dia suruh buat lagu tu? Islam tak pernah suruh orang perempuan tu bagi bersaka, apa ni buat bagi mas kahwin. Tak pernah suruh. Lalu oleh kerana tu nak ubah hukum, tak patut ubah hak ni, kena ubah hak tu. Hak tu hak tak betul. Hak tu hak tak betulnya. Yang ni orang perempuan, kalau di India, amalan orang Islam ramal lagu tu. Ni dia terpengaruh dengan masyarakat lah. Hindu sebenarnya hak lagu tu, iaitu orang perempuan bagi mas kahwin kepada lelaki, dia panggil jahiz, ataupun dauri, dia sebut dauri. Orang perempuan bagi. Jadi kalau si suami tu nak apa dia, nak rumah sebuah, nak kereta sebuah, nak gini-gini, kena sedia. Sebab itulah orang menganggap ada anak perempuan ni bala, menyusahkan. Jadi zaman jahiliah, orang Islam pun terikut-ikut dengan cara tu. Bukan semua, sebahagiannya lah, sebahagian. Dia terikut-ikut dengan cara tu. Katakanlah dalam suasana tu, dia kata oleh kerana orang perempuan ni menanggung mas kahwin,
Jadi sepatutnya orang perempuan ni kena mendapat pesaka banyak lah. Jadi kita ubahlah dalam Quran. Tak boleh. Sebab hak lagu tu siapa dia suruh? Bukan Islam suruh. Jadi kita kena baiki hak tu lah, cara tu. Bukan perempuan yang bagi mas kahwin, tetapi lelaki. Kita tak boleh oleh kerana keadaan semasa, keadaan setempat tu lagu lain, kita nak ubah hukum. Tak boleh lagu tu. Kena ubah cara biar sesuai dengan hak ni. Iaitu hak asalnya orang lelaki apa ni, hak Islam ni mengatakan lelaki ni lebih dalam menerima pesaka daripada perempuan. Kerana tak adilah. Kerana kalau mas kahwin pun dia yang menanggung, bukan perempuan. Lepas tu nafkah pun dia yang menanggung. Segala-galanya dia. Nak sabarlah kalau dia dapat lebih. Ya, kalau dalam masyarakat kita tidak masalah jahiz tadi, tidak masalah mas kahwin tu orang lelaki juga, tapi dalam masalah cara hidup ni memang bebanlah kepada orang perempuan setengah-setengah tu. Maka timbullah saat ni jiwa memberontak tu nak lebih orang perempuan. Itu bukan salah hukum, tak ada kena mengena dengan hukum. Masyarakat yang tak betul, kena baiki hal tu, kena baiki hal tu. So, itu cara Islam memang lagu tu. Supaya masalah apa ni hukum lah, pakaian. Jadi orang perempuan misalnya dia kata ataupun siapa-siapa lelaki pun boleh juga kata dah rambut comel, rambut orang ni tidak serupa, ada hak keriting, ada hak rambut perang, ada hak hitam. Dah kalau suruh tudung tak ada lah kelebihan. Apa tujuan tu buat comel-comel? Kalau alasan tu jadi tak payah pakai tudung. So dah kalau pakai baju labuh jubah no, mana nak nampaknya? Pakai telefon subai tak nampak. Comel-comel tak nampak lah kelebihan kita. Mana nak nampak kelebihan kita? Kita kaya kok, kita lebih kok, tak nampak. Jadi dengan sebab itu buat tudung lah baru nampak. Lepas tu gelar. Ni kalau pakai labuh gini mana nampaknya gelar? Comel gelar tu, mahal gelar tu. Tu gelar hak sini. Kalau gelar hak sini pakai hak sini. Nah, kalau lagu tu dah tak boleh. Kita kena tengok, jangan tengok dari sudut tu. Kena tengok dari sudut berapa yang orang curi gambar tu yang jadi rebah, yang jadi kena ragu gitu gini, hak ni pasal, hak ni siapa mati, hak ni siapa gini-gini tu apa? Ya rogo sana sini. Hak tu apa? Dia kena tengok dari sudut tu. Jangan tengok dari sudut ni saja. Sebabnya dedah tu lah. Sebab dedah. Sebab itu Islam tak bui. Jadi tidak lebih utama nak menunjukkan comel tadi, nak menunjukkan lebih, bahkan dia menimbulkan hak tak molek lebih banyak. Sebab tu dia suruh tudung. Kita kena tengok dari sudut tu. Jangan tengok dari sudut dah rambut ni molek keriting ni, orang nak nampak lah ke mana rambut kita comel. Kalau kita tak buka, tak boleh tengok dari sudut tu. Kena tengok dari sudut akibat lain. Supaya kita kata, kalau kata apa yang haram rokok, dah kalau rokok ada kerajaan boleh piti banyak juga, bukan cukai tu banyak. Jadi kerajaan pun setengah-setengah kerajaan tu kena juga ada, sebab dia boleh cukai banyak. Kita tak boleh tengok kata molek dari sudut ekonomi sebab cukai tu dapat banyak, dari sudut tu saja tengok, tak boleh. Itu bukan cara mikir Islam tu, cara lagu tu. Kita kena tengok selama mana hak sakit ke rokok tu di hospital tu, pas kerajaan habis apa nama ni untuk ubat tu sebanyak mana, kena fikir tu, tengok tu, kena tengok gitu. Bukan tengok dari segi boleh cukai tu saja. Ni orang sampai sekarang ni banyak-banyak yang duduk pertikaikan Islam ni sebenarnya dia tengok dari satu sudut, satu sudut saja. Dia tidak tengok dari semua sudut. Kalau dia tengok dari semua sudut, nampak molek selalu. Nampak molek selalu. Misalnya rokok sana, nampak lalu. Misalnya ragu gapo sana, rogo gapo, nampak selalu. Begitu juga hak ni, Seterusnya ni waja'ala lil mar'ah, dan Allah menentukan untuk perempuan, yakni isteri lah kalau mati suami dia, as-sumun 1/8 dan rubu' 1/4. Yani dalam keadaan yang berbeza, yani dalam keadaan
ada anak 1/8. Dalam keadaan tidak ada anak, suami dia yang mati itu tidak ada anak, 1/4 dia dapat. Waliz zauj, dan suami mendapat separuh. Dan 1/4, apa dia sebut dua ni? Mana dalam keadaan yang berbeza. Yang separuh tu ketika tidak ada anak, dan 1/4 tu dalam keadaan ada anak. Bau mirathil mar'ah waz zauj ma'al walad wa ghairihi. Saat ni pusaka yang diterima oleh suami bersama anak dan orang lain. Ini pusaka yang diterima oleh perempuan, yakni isteri. Apa yang kita terjemah yakni isteri tu? Sebab waw situ waw tafsiriyah, waw tafsir. Mana waw itu nak menyatakan al-mar'ah tu siapa? Bukan orang perempuan, perempuan mana-mana saja. Tak. Perempuan tu mana isteri lah. Perempuan, ini bab pusaka yang diterima perempuan, iaitu isteri. Iaitu isteri. Sebab tadi suami, ni isteri. Kalau kita kata sini, ini bab pusaka yang diterima oleh perempuan dan suami. Apa ceritanya suami tu selepas dah? Bab lepas. Ni bab apa yang lagu ni? Imam Bukhari nak ceritanya sebab kita bahasa Melayu lah. Ni orang Tino saya. Orang Tino. Maknanya bini. Orang Tino. Ni pun perempuan. Orang Tino. Orang Tino tu maknanya kau dia? Bini. Bini. Bersama dengan anak dan selainnya. Jadi pusaka yang diterima oleh isteri dan oleh perempuan, oleh orang perempuan, iaitu isteri. Gitu, iaitu. Jadi waw tu waw tafsir, orang panggil waw tafsiriyah. Mana waw ni nak menyatakan az-zauj dengan al-mar'ah ni hak tula. Al-mar'ah tu dengan makna az-zauj. Az-zauj itu al-mar'ah tu pun dengan makna az-zauj. Begitu. Supaya kita dalam bahasa Melayu pun lagu tu juga. Orang Tino, orang puan, setengah-setengah tu dia kata orang puan saya, orang rumah saya pada juga. Jadi orang rumah tu ahlul bait. Kalau bahasa Arab, orang rumah ahlul bait. Dia banyak tu ambil daripada Arab juga tu, kira-kira tu. Banyak ambil daripada Arab tu juga. Supaya orang puan ataupun orang Tino pun lagu tu juga. Hadhihi imraati, misalnya, ini perempuan saya, maksudnya isteri saya. Lepas tu waz-zauj. Waz-zauj itu tadi pun waz-zauj makna suami. Ni zauj juga. Biasanya kalau untuk isteri dia kata zaujah. Tetapi tidak semesti ada ta marbutah tu. Untuk perempuan isteri pun digunakan juga zauj. Digunakan juga zauj. Digunakan juga zauj untuk isteri ni. Yang ni misalnya kita kata, yani hadhihi zauji. Hadhihi zauji. Ini zauj itu dengan makna isteri saya. Sebab yang jual kata tu orang lelaki. Takkan ini suami pula. Lepas tu hadhihi lagi ada. Zauji itu makna dengan makna isteri saya. Tapi kalau seorang perempuan tu kata, dia kata hadza zauji. Ini suami saya. Sebab dia yang kata tu orang perempuan. Takkan ini isteri saya pula. Mana dia? Lepas tu hadza tu lagi ada. Begitulah juga dari segi bahasanya. Dari segi bahasanya begitu. Dah sebut dari segi bahasa tu, nak ayatlah seperkara lagi dari segi hikmat bahasa. Kalau kita perhatikan, dia beza bahasa kita dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Melayu ni hak mari apa ni perkataan kita tu banyak daripada bahasa Sanskrit. Suami, dia bagi suami. Isteri. Suami tu apa makna? Isteri tu apa makna? Dalam bahasa hak asal. Kalau kita tak tahu bahasa hak asal tu, kita tak tahulah apa sebab orang panggil suami. Apa sebab orang panggil isteri? Tak tahu. Jadi kalau mengikut bahasa hak asal tu ada banyak makna suami. Di antaranya Tuhan. Suami itu maknanya Tuhan. Suami juga dengan makna tuan. Suami juga dengan makna sami. Sami. Tu sami. Suami juga dengan makna suami. Kalau kita berpakar. Jadi sebab apa tu perkataan sama? Sebab dengan makna pada anggapan dalam kepercayaan hak asal ni, tuan punya bahasa tu, yang ni ahli-ahli agama dia tu lah, dia anggap suami ni adalah bayangan Tuhan.
tak boleh langgar perintah Tuhan, boleh sembah suami itu pun. Mana tinggi kedudukan suami itu. Isteri ni pula maknanya hamba. Yang rendah, yang bawah, itu maknanya. Tapi kalau kita perhati bahasa Arab ni tidak. Zauj tu asal makna dia pasangan. Gu kalau kita bahasa Kelantan, gu. Apa ni? Kalau sepasang kasut, maknanya ishtaraitu zaujai hidha. Mana kita? Saya telah beli sepasang kasut zauj. Maknanya apa makna sepasang? Sama lah itu makna sepasang ataupun gu. Mana kalau hak ni sainah, alik ni pun sainah juga. Tak kali ni sainah, alik ni saya 7. Maknanya betul-betul sama, setara kedudukan dia. Ni kalau kita tengok bahasa Arab, bahasa Quran ni, dia lagu tu mana nampak keadilan dia tu sama. Hak tepat, hak patut sama tu sama. Tapi dalam masalah pesaka saat ni tidak sama, itulah samanya. Tidak sama tu sama. Tidak sama tu adilnya duduk situ. Kalau bagi sama tu tidak adil, tidak bijak. Tapi hak tepat sama. Misalnya zauj, betul-betul serupa kedudukan, pandangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serupa. Sama saja lelaki dan perempuan. Mana tak ada kata hina kerana perempuan ataupun lelaki, tak ada. Serupa. Lepas tu masing-masing tu pasangan tu dia panggil zauj. Ni zauj pada ni, ni zauj pada ni. Serupa. Itu dari segi falsafah bahasa dia itulah. Tinggi. Mana halus tu. Benda tu. Tetapi dalam masalah pesaka tidak lagu tu. Biasa je hak tu. Anak kita hak tak ketiga bersatu, takkan nak uyah 10 riyal. 10 sen padat. Boleh beli colek gapo cekelak padat lah tu. Pada erti apa kalau bui banyak apa kita kata. Lepas tu hak lebih perlu lagi. Kita bui 1000, kita bui banyak lagi. Hak ni tidak bui. Sebab kalau kita bui tidak sesuai, tidak adil. Bukan adil mana mesti sama. Tak mesti sama. Yang dikatakan adil itu. Situlah yang silap. Dia kira adil ni dari segi bilangan dia, dari segi kuantiti dia. Dia tidak kira dari sudut lain. Itu silapnya. Sedangkan dari segi penilaian adil ni bukan terletak lagu tu. Dalam bahasa Arab makna dia adil itu yakni wad'u syai' fi mahalli. Zulm wad'u syai' fi ghairi mahalli. Itu makna zalim. Letakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Adil letakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kasut mahal setara mana pun kaki duduknya, kaki piah murah setara mana pun duduk di kepala. Tak boleh kita kata dengan sebab mahal tu kita nak letak atas kepala. Tidak letak tak kena pada tempat dia, tu orang panggil zulm, zalim. Adil letak kena pada tempatnya. Gitu cara pandangan kita. Tetapi orang tidak faham ni dia macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Baik. Bab mirathil akhawat ma'al banat. Bab mirathil mar'a wa zawj ma'al walad wa ghairi. Ta'bil lagi. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang janin bagi seorang perempuan berhubung dengan janin seorang perempuan Bani Lahyan atau Bani Lihyan yang telah gugur mati. Yang telah gugur mati, dalam keadaan mati gugur. Macam mana, apa hukum dia ni? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan kena bayar seorang hamba hurrah, lelaki ataupun perempuan. Jadi bi hurratin, satu kita baca lagu tu tadi, abdin au amatin. Kalau kita kata bi hurratin abdin au amatin, itu mana jadi badal ataupun bayan kepada hurratin itu. Atau bayan pun boleh juga kepada hurratin itu. Kalau kita kata bi hurrati abdin au amatin, maknanya hurrati itu baca sebagai mudhaf lah, sebagai mudhaf. Boleh kedua. Yang ni kalau kita kata dia ni sebagai badal ataupun ataf ataupun bayan, ataf bayan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan supaya diberikan hurrah, iaitu itu terjemahan, iaitu seorang hamba lelaki ataupun perempuan.
Gitu. Kalau kita kata dia ni idafat, ghurrah seorang hamba. Yang ni memutuskan supaya diberikan ghurrah seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Tak ada iaitu. Itu dari segi terjemahan. Yang ni apa maksud dia? Cerita dia nya balah ni. Di zaman Nabi SAW pernah dua orang perempuan balah. Gocoh lah. Gocoh. Jadi dalam setengah riwayatnya kata dia bahan dengan batu, kena perut. Dalam setengah riwayatnya dia bahan dengan tiai kemah. Bahan perut tu, matilah anak janin itu. Jadi anak dalam kandungan tu, apa hukum dia? Kalau tidak sengaja, pembunuhan itu dilakukan tidak sengaja, dengan tersalah ataupun syibhil amd, bukan amd. Mana pembunuhan bukan sengaja. Kalau sengaja, kena bunuh balik lah. Kalau tidak sengaja, mana tersalah ataupun separuh sengaja, itu hukum dia. Jadi kena bagi kepada dia ghurrah. Yang ni dia kena bagi kepada pihak ni yang kena ghurrah seorang hamba, lelaki ataupun perempuan. Hak ni tak ada kena mengena dalam bab ni lah waktu tu. Kemudian perempuan yang Nabi SAW qada alaiha bil ghurrah tuwfiyat. Yang ni kalau dia bahasa Arab ni dia apa ni, kalau ala lain dah, kalau lam lain. Sebab tu dia buat sini ala dalan. Luar tu dia kata laha. Beza tu, beza. Yang ni kemudian perempuan yang Nabi SAW telah memutuskan ke atasnya, kalau ala, supaya memberikan hamba, yakni kepada majni alaihi, kepada orang yang dilakukan jenayah terhadapnya itu. Ini kalau kita kata ala. So lagi kalau kita kata qadalaha, kemudian perempuan yang Nabi SAW telah putuskan supaya diberikan kepadanya hamba itu, mati, yakni hak kena pukul tu mati. Kalau kita kata ala, yang memukul tu mati, perempuan yang memukul tu mati. Kalau kita kata lam di sini, mana perempuan yang kena pukul tu mati. Rasulullah SAW memutuskan bahawa pesakanya, yakni harta peninggalannya, diperolehi anak-anaknya, adalah hak anak-anaknya dan suaminya. Maknanya anak-anak dapat dan suami dapat. Hak mana mati ni? Kalau hak yang dia bunuh tu pun, yang dia pukul tu kena mati, lagu tu juga kalau dia ada anak ada suami. Kalau kita kata hak kena pukul tu, dia ada anak dia ada suami, hukumnya sama. Hukumnya sama. Nak ceritanya di sini pesaka orang perempuan bersama dengan anak dan selainnya. Wa annal aql ala asabatiha, dan aql di sini bukan dengan makna akal. Aql di sini dengan makna diat, bayaran pampasan ataupun kerugian kerana mati anak sanilah. Jadi diat itu Nabi SAW tentukan supaya dibayar oleh asabahnya, yakni ahli keluarga, ataupun dalam istilah dia panggil aqilah. Dia panggil aqilah, yakni ahli keluarga yang memukul tadi, kena atas demo tu, ahli keluarga dia kena bayar diat tu. Diat hak tadilah ghurrah abdin ataupun amatin tadi tu. Siapa yang nak bagi? Yakni keluarga dia. Keluarga ini orang panggil asabah. Asabah di sini dengan makna keluarga, keluarga dia, aqilah dia. Apa sebut asabah tu? Maknanya keluarga di sini yang kira-kiranya boleh pesaka lah. Kalau tidak boleh sebagai ashabul furud pun boleh, makna sebagai asabah. Mana dalam keluarga tu, makna orang kuat lah. Sebagaimana kalau seseorang itu mati, dia dapat pesaka walaupun secara asabah dalam keadaan tidak tentu, tetapi ada ketikanya boleh banyak. Sepatutnya dalam keadaan orang ni menanggung sesuatu perkara yang dia kena bayar, keluarga tu kena tolong juga. Itu cara hukumnya, kena tolong juga dia.
Sebab itulah dalam dari segi hukum ni kena keluarga. Bukan dia tu sendiri, kena keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga tu pun mikir semula, mu jangan buat perangai kat susah. Kita kena bayar. Jadi ada tu kan tanggungjawab keluarga tu, hubungan tu jadi rapat. Itulah caranya. Kita ni jadi renggan ni pasal apa? Pasal tak tahu. Kalau sepupu pun apa faedah? Dua pupu pun. Buat darah pun tak tahu mana. Pasal apa tak ada peranan? Peranan nak mari mana? Dah hukum jenayah dia tak jalan. Mana nak ada hukum akilah ke hukum asabah ke gapo? Tak berasa lah masa-masa tak berasa. Ni kalau dia melakukan jenayah, tiba-tiba kena bayar. Siapa kena bayar? Keluarga. Berasa tu terhutang budi dengan keluarga, dengan anak beranak. Ini sebab faedah dari segi hikmat dia hukum yang seumpama ini. Jadi hak nak sebenarnya di sininya pesaka tu boleh ke anak-anak dia, boleh kepada suami. Ini kalau perempuan, kalau suami lagu tu juga. Si isteri dia tu dapat juga. Atas dasar apa? Dalam Quran sebut. Dalam Quran sebut. Maknanya masing-masing dapatlah pesaka tu. Babu mirathil akhawat ma'al banat. Yani pesaka yang diterima oleh saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan. Yani saudara-saudara perempuan menerima pesaka bersama anak-anak perempuan itu sebagai asabah. Sebagai asabah. Dalam kitab kita ni dia tulis asabatan. Dua bagi dia berapa? Asabatun. Mana boleh kedua. Kalau terjemah lagu ni makna pakai dengan makna asabatan. Kalau terjemah lagu ni pakai dengan makna asabatun. Tak apalah. Kok mana-mana pun dia nak cerita di sini, saudara-saudara perempuan bagi si mati tu, dia berhak menerima pesaka bersama dengan anak-anak perempuan bagi si mati. Sebagai apa dia? Sebagai asabah. Asabah apa? Asabah ma'al ghair. Orang panggil. Asabah ma'al ghair. Lepas tu riwayat daripada Aswad, hak sebelum pada ni tu lah. Belum pada ni je pada kan, iaitu separuh untuk anak perempuan. Ni Muaz yang memutuskan di zaman Nabi SAW. Mana kira-kira di zaman Nabi ni kalau salah, Nabi SAW tahu lah kira-kiranya. Mana tak ada apa-apa perubahan gitu. Dan separuh untuk saudara perempuan, separuh untuk saudara perempuan bagi si mati. Kemudian Sulaiman berkata, qadha fina. Ada ketika dia sebut, mana dia tak ada sebut ala ahdin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah tu tak ada sebut. Tapi tak apalah, dah ada dalam riwayat lain sebut. Zaman Rasulullah ada tidak sebut pun boleh jadi. Di zaman selepas zaman Rasulullah pun dia ada lagu tu juga, bagi pendapat lagu tu juga. Dan hal ni bukan dia seorang, orang lain pun lagu tu, orang lain pun lagu tu. Nak ceritanya ada tu, tidak kata dalam Islam ni orang-orang perempuan, baik saudara perempuan ataupun anak-anak perempuan ni tak boleh langsung. Tak boleh, cuma tidak boleh sebanyak anak lelaki. Kalau zaman jahiliah tu tak boleh langsung. Kalau undang-undang lain berapa banyak tak boleh langsung, nak boleh tu bukan main susah. Ni sudah tentu dah ada, sudah tentu dah ada. Sebagai apa-apa pun tak kira lah, ada bagian, ada bagian. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku akan putuskan berhubung dengan anak perempuan ini dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak semalam kita jumpa Ibnu Mas'ud tu. Apa ni, Abu Musa bagi pendapat dulu. Lepas tu dia kata dia akan turut aku pergi tanya Ibnu Mas'ud lah pula. Lepas tu Ibnu Mas'ud jawab lagu lain. Serupa dengan hak ni, serupa dengan hak ni. Hak ni riwayat tu lah juga. Ibnu Mas'ud tak cerita tu tak ada cerita hak awal tu macam semalam. Sini terus cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata untuk anak perempuan bagi si mati itu separuh, yang ini daripada harta yang ditinggalnya. Dan untuk anak perempuan bagi anak lelaki si mati itu mendapat 1/6. Kalau semalam dia ada tambah takmilatat thulutsain, menyempurnakan 2/3. Dia ada sebut, sini tak ada sebut. Wa ma baqiya fil ukht, selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Kalau semalam dia sebut untuk saudara perempuan, dia dapat wa ma baqiya fil ukht, yakni 1/3.
Ada lelaki sini, ada lelaki ni. Sebab apa? Sebab ada pula ni anak perempuan bagi anak lelaki ni ada sini. Tadi hak kata bagi dua dengan anak perempuan tu kalau seorang sama seorang. Ni tak ni ada lagi orang lain. Sebab tu lagu lain hukumnya. Bau mirathil ikhwah wal akhawat. Sekata wallahu a'lam.